Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat sejahtera. Saya kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Hasnul dari Laleli. Dan Alhamdulillah saya dan wife, kita orang sama-sama buat satu benda yang kita ada satu misi yang kami memang tak sabar. Tak sabar nak bantu ibu ayah kat luar sana yang ada masalah anak batuk berkahar dan sesama. Which is benda ni adalah benda yang sangat common, yang hampir saya rasa lah 90% semua orang akan hadapi benda ni. Saya Alhamdulillah dikurniakan 3 orang anak, dan tiga orang anak saya ni memang ada benda ni. So saya tak tahu you all macam mana. So mungkin you pun ada masalah yang sama dengan saya, yang mana anak-anak kita kan batuk berkahak tau. Dan yang paling sedih sesama, especially baby. Baby, you kalau ada baby bawah 1 tahun, kita lupa tutup sound. Alright, sound sikit. Dan especially baby. Baby ni masalah dia adalah dia punya badan, dia punya sistem imunisasi belum boleh generate tau. Belum boleh proses kahak ke, sesama ke, lebihan-lebihan tu dia tak boleh proses. So apa yang jadi, dia akan meleleh, dia akan keluar, dia akan rasa sangat tak selesa. Dan of course lah kan, bila baby tak selesa, dia akan start meragam, dia akan start merengek, menangis. Dan siapa yang paling sedih tu? Siapa yang akan paling dikacau? Siapa yang akan paling dikacau? Cuba korang teka tu. Siapa yang paling akan dikacau bila anak tak boleh tidur? Of course ayah kan? Kan? Betul tak? Bukan salah Alamak, salah lah. Of course mama. Yes, correct. Betul. Mama lah yang akan paling stres. Baby gerak sikit pun mama confirm terbangun. Itulah kebagusan dan kehebatan ibu. Ibu dia ada satu sixth sense yang dia boleh detect anak dia selesa ke tak selesa ke. Ibu ada kelebihan tu. Dan ayah pula macam mana? Ayah pun ada kelebihan. Dia macam dia fokus untuk tidur. Dan kalau dia tak nak bangun pun, kalau boleh dia tak nak bangun, dan buat tak dengar lah. Saya tak tahulah ada ke suami-suami kat luar sana yang macam tu. Yang kita macam, kita tengah fokus ni kan, fokus nak tidur, so mungkin kita tak boleh nak layan anak kan, betul ke? Mungkin macam tu. So saya nak share hari ni, malam ni, apa benda yang mak ayah selalu terlupa tau. Saya tak cakap pasal orang lain, saya sendiri, saya terlupa nak buat bila anak kita terseksa demam sesama. Kita terlupa, lalai lah. Kita terlupa nak buat bila anak kita demam sesama. Dan benda ni, benda saya rasa apa yang saya nak share ni, you pun dah tahu dah apa yang you terlupa. You terlupa apa yang you terlupa. Boleh tak? You terlupa apa yang you terlupa. So, apa yang saya nak share malam ni, saya harap you all, especially parent lah yang ada anak yang kecil, yang besar sikit pun tak apa. Sebab anak kita dah besar pun masih sesama, betul tak? Masih sesama, masih berbatuk berkahak, masih benda tu semua. Cuma bila dah besar, dia kurang sikit lah dia punya penyiksaan tu, sebab dia dah boleh kontrol. Kan, yang kecil ni yang masalahnya, baby 1 tahun, 2 tahun ke bawah, so dia akan alami benda ni. So malam ni saya nak share apa benda yang mak ayah terlupa bila anak sesama. Ada yang nak tahu ke sini? Saya nak share 5 poin penting, 5 benda penting yang mak ayah selalu terlupa. Kadang-kadang tanpa sengaja kan, tapi terlupalah. Isu dia terlupa. So apa yang saya nak share malam ni, saya harap dapat membantu anda, you all. So kalau sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke jelas? Boleh komen tak kat situ? Jelas ke jelas sangat, ataupun jelas gila? Jelas gila bab 1. Jelas ke jelas? Right, so kalau jelas, okay, good. Saya akan teruskan. So first one, apa yang mak ayah terlupa adalah madu. Kita selalu terlupa yang madu tu adalah penawar yang terbaik. Even dalam Al-Quran pun cakap madu adalah benda yang bagus, yang baik untuk kita, untuk badan kita. Madu ni, kalau ada yang mungkin belum tahu, madu datang daripada lebah. Daripada bontot lebah ke? Lebih kurang lah kot, daripada bontot lebah. So lebah dia keluarkan madu, dia akan kumpul dalam satu sarang. Itu kita panggil sarang lebah. So kita nak ekstrak madu daripada lebah ni memang sangat manis. Saya ada sahabat saya, dia ada satu kebun madu kelulut. Dia senang je. Kalau kelulut ni senang, dia macam ada satu kotak. Lepas tu lebah akan keluar masuk, dia tutup. Dan bila buka 2 minggu, seminggu lepas dia dah buka tu, kita akan buka, nampak banyak dah madu dalam tu. Dia akan buat ni sarang dia. Hebat lebah ni adalah sarang dia cantik. Sarang dia sangat sistematik.
Siapa kat sini nak dengar cerita pasal lebah? Lebah tu apa story dia? Okay, this story dia macam ni. Lebah ni dia ada dalam satu koloni tau. Dia panggil koloni. Dia ada setiap satu sarang dia akan ada satu koloni lah. Dan dalam setiap koloni sarang lebah ni dia ada satu sistem. Dia akan ada lebah askar, lebah pekerja dan lebah pemaisuri. Lebah pemaisuri ada satu je. Seekor je pemaisuri dalam setiap sarang lebah. So pemaisuri ni lah yang akan menentukan, yang akan decide ini kerja apa, ni kerja apa. You nak jadi madu lebah, lebah pekerja ke lebah askar. Itu tugas pemaisuri ni, dan tugas dia adalah melahirkan lebah, lahirkan. Dan dia ada setiap tugas. So yang lebah pekerja ni tugas dia adalah dia memberi makan kepada puteri pemaisuri lebah. Dia bagi makan supaya lebah tu boleh hasilkan anak. Dan yang lebah pekerja pula dia mempertahankan lebah tu. Sarang lebah tu dipertahankan. Kalau ada musuh datang, dia akan tembak, dia akan cocok dengan buntut dia, dan dia akan terus mati. Dia kamikaze. Lebah ni dia kamikaze. Dia nak tak nak dia akan cucuk. Sekali cucuk je, lepas tu dia mati. Dan dia sanggup mati demi pemaisuri dia. Tapi walaupun pemaisuri dia menentukan segala-galanya, tapi sebenarnya untuk menentukan pemaisuri adalah lebah-lebah ni. Lebah pekerja, lebah bukan 2, 3. Dia ada lebah yang pekerja ni yang dalam koloni buat kerja, dan ada lebah yang mencari lebah, yang mencari madu, dan ada lebah yang menjadi askar. Dia ada tiga tugas pemaisuri yang akan tentukan. Tapi yang best dia adalah, bukan best sangatlah, menakutkan jugalah sebenarnya. Yang menakutkannya adalah yang menentukan lebah tu boleh jadi pemaisuri atau taklah dia punya tiga rakyat jelata dia ni. Kalau rakyat jelata dia, contoh pekerja lebah tu tengok, dah lama tak hasilkan anak ni, kan, dia akan buat satu mesyuarat tergempar, dia akan bunuh ramai-ramai. Dia akan bunuh pemaisuri tu, dia akan cari pengganti untuk ganti pemaisuri tu. Nampak macam kejam kan? Tapi itulah ekosistem dia. Sebab kalau pemaisuri lebah tu dah tak boleh menghasilkan anak, dia tak boleh melahirkan anak, dan koloni tu akan mati, dia tak akan ada new generation. Kan? So penting juga untuk kita update kan. So itulah datang lebah tu, madu tu datang daripada situ. Panjang pula, tak ada kaitan pun sebenarnya, tapi itulah madu. Kenapa madu? Kenapa mak ayah jangan lupakan madu bila anak kita sakit ke sesama, even demam pun sama. Sebab madu ni adalah antibiotik yang hebat. Yang natural, yang semula jadi, yang sangat-sangat kuat. Kan? Madu adalah antibiotik yang sangat kuat. Dan bila sebenarnya saya suka madu ni, dia manis natural tau. Manis natural. Saya rasa yang madu keluluk sahabat saya tu memang ambil dekat situ juga. Ambil sudu, colek, minum, memang manis. Macam letak gula, tapi tak letak gula. Memang manis, memang sedap. So hebatlah sebenarnya manusia ni, kita tak perlukan gula pun. Cukuplah kita ambil madu, betul tak? Sama lah, saya pun rasa macam saya nak start ambil madu, lebih sikit lah daripada gula. Dan cara dia untuk anak-anak yang kecil ni, dia ambil setengah cawan besar, setengah sudu besar tu, ambil cawan, letak, ambil madu, letak situ, campur dekat air minuman dia. Tapi jangan buat untuk yang 1 tahun ke bawah lah. 1 tahun ke bawah tu tak okey. Bukan tak okey, dia kecil sangat, badan dia tak boleh proses. Tapi yang besar sikit, you boleh pakai madu. Pakai madu, letak dalam minuman dia, bagi dia minum. InsyaAllah okey. Tapi untuk baby tak sesuai. Ni saya cerita untuk orang yang dah besar sikit, 2 tahun ke atas. Kalau dia sesama tak settle, boleh pakai madu. Dan nombor 2, yang mak ayah selalu terlupa ni, termasuk saya, adalah sup ayam. Untuk sesama ni, saya tak tahu, saya dapat daripada YouTube ni bukan YouTube, daripada internet. Masa tu amal semeteruk lah. So saya Google tau. Saya Google, dan jumpalah salah satu tips dia adalah pakai sup ayam, minum sup ayam. So masa tu simple je sup ayam ni. Saya buat ayam, letak bawang sikit, letak bawang putih sikit, dan pakai sup ayam. Ini masa amal lahir lah. Saya tak tahu, ada banyak cara lain jugalah. YouTube antara benda yang saya buat. So saya buat sup ayam, dan masa tu amal umur hampir setahun kot. Dan saya pakai bagi dia minum sup ayam tu. Dan Alhamdulillah, masa tu Alhamdulillah dia punya sesama dia dah berkurang. Masa tu. So kadang bagus juga YouTube ni, tapi kita tak tahu benda tu berkesan ke tak berkesan. Terpaksa try lah. Dan Alhamdulillah saya try tu memang berkesan.
Sebab sup ayam ni dia dikenali dengan kemampuan dia untuk kurangkan keradangan. So thank you pada yang join. Saya nak sambung, saya nak story pasal 5 benda yang mak ayah selalu terlupa bila anak kita sesama. Kan? So sebab benda ni yang saya alami, so that's why saya share. Saya harap you all tak buat benda yang sama macam yang saya buat. Okay? So saya buat sup ayam, dan sup ayam ni kebagusan dia akan cairkan tahu mukus-mukus yang keras dekat anak tu, yang bukan keras, dia macam likat, susah nak cair, nak keluar susah. So bila minum sup ayam yang panas sikit, so dia akan membantu mencairkan kelikatan rembesan mukus dalam badan dia, dalam hidung dia, yang menyebabkan sesama dia tak boleh nak lepas. Sebab budak-budak ni dia tak pandai hembus hingus. So nak tak nak dia kena secara semula jadi lepaskan. Saya tak nak cerita benda yang tak semula jadi dalam video ni saya nak cerita yang semula jadi. Sebab of course kalau yang semula jadi kita ada sterima, ada macam-macam benda. Tapi saya lebih suka sebenarnya, personally saya suka benda yang semula jadi. Sebab benda tu adalah, satu, dia tak ada artificial punya benda. So of course dia tak akan membahayakan anak kita lah. Nombor 2 adalah lebih trusted. Kadang saya takut produk-produk pelik-pelik ni, apa benda dia letak dalam tu, wallahualam saya tak tahu. So that's why saya share you benda yang semula jadi, insyaAllah. So dan bila you buat sup sayur, kita letaklah sikit ada daun-daun seledri, daun benda-benda yang sebenarnya yang boleh membantu meningkatkan tenaga anak kita yang tengah sesama tu. Budak-budak ni bila dia sesama, dia akan rasa, bukan rasa down, dia akan rasa lemah. Sebab apa? Dia rasa macam tak selesa. So energi dia sangat down. So bila dia minum sup ayam ni, alhamdulillah, mesti at least dia akan lebih bertenaga. Kau boleh ayam tu potong halus-halus lah, supaya dia boleh makan. Tapi ni bukan untuk baby juga Ni bukan untuk baby betul-betul. Ini untuk orang besar sikit boleh. Sebab tips ni budak-budak tak ada gigi lagi, Kang jadi lain pula, yang tak boleh makan lagi dah bagi dah, jangan. Ini untuk orang yang dah besar sikit, mungkin 3 tahun ke atas. Okay, right. Dan seterusnya apa yang mak ayah selalu terlupa adalah kita lupa nak bagi vitamin C. Tahu tak vitamin C tu apa? Vitamin C, dan yang saya nak cakap ni bukan vitamin C pill tau. Macam saya cakap tadi, saya tak nak cerita yang tak natural. Saya nak cerita pasal vitamin C. Okay, vitamin C yang dalam sayur, dalam buah. Of course lah, kalau buah kita vitamin C ni, apa kita panggil tu, buah oren buah oren ada vitamin C. You boleh bagi vitamin C. Tapi kadang-kadang kita budak-budak ni, kita nak bagi vitamin C lebih-lebih pun masam sangat kan. So saya cadangkan sayur. Tahu tak apa sayur yang ada vitamin C? Sayur yang ada vitamin C, tahu tak apa benda sayur dia? Saya pun tak tahu sebenarnya. Dan bila saya google baru saya tahu, rupanya sayur ni ada vitamin C. Kita ingatkan vitamin C ni warna kuning, warna oren je. Rupanya tak. Warna hijau pun ada vitamin C. Nak tahu ke? Ada yang nak tahu ke sini apa sayur yang ada vitamin C? Kita buat teka-teki ke macam mana? So saya cakap macam ni. Senang kata, vitamin C ni adalah sayur-sayur kobis, brokoli, kobis bunga, cili benggala tau, yang cili benggala hijau tu, dan of course labu kuning. Labu kuning tu, labu tu sayur tau, dia bukannya buah. Dia labu kuning, tapi kita panggil buah labu ke, saya panggil sayur labu lah. So labu kuning pun ada vitamin C. So paling best sebenarnya brokoli lah. Brokoli ni kalau anak tu dah besar, kita boleh bagi dia ratah je. Dia ada vitamin C tu. So bila vitamin C ni ada, dia boleh membantu anak kita punya antibody untuk fight. Setiap manusia, setiap human, kita dah ada antibody sebenarnya dalam badan kita. Cumanya dia kuat ke tak kuat je. Dan salah satu cara nak kuatkan antibody kita adalah melalui vitamin C. Melalui vitamin C. Ini cara natural lah. Dan kalau saya nak beritahu anda, Amway, saya pun ejen Amway juga dulu. So Amway dia ada satu, dia punya vitamin C pun natural. Dia campur-campur jadi satu pil lah, vitamin C daripada buah-buah tu. So itu pun mungkin you boleh try guna. Saya tak pasti berkesan ke tak berkesan, tapi dia natural. Tu yang penting, dia natural. Walaupun dia pil, tapi dia natural pun kita boleh try. Sebab kita kadang-kadang nak makan buah banyak-banyak, takkan nak makan brokoli 2 pokok satu malam. Susah lah sikit kan. So you all try carilah vitamin C. Kalau nak tahu pun boleh contact, tapi better you cari sendiri je lah. Saya tak jual lah vitamin C tu.
Kalau nak boleh tanyalah. Saya cuba tolong tengok-tengokkan kalau ada. Tapi you boleh search sendiri Amway punya vitamin C. Alright, so itu nombor 3. Dan nombor 4, mak ayah lupa juga benda ni. Padahal benda ni benda paling senang sekali. Apa dia? Cuba teka. Jawapan dia adalah bawang putih. Bawang putih ni saya tak tahu anak saya suka, Amal suka. Bawang putih Sofia macam tak tahu lagi dia suka ke tak. Tapi bawang putih ni bagus. Bawang putih ni bagus sebab dia bawang putih ni adalah antioksidan tau. Dia antioksidan. So you boleh buat macam contoh nak masak sup tadi, letaklah bawang putih. So dia sup ayam campur bawang putih, so dia akan jadi lagi power lah. Boleh buat macam tu. So ayam, ataupun kalau you nak mendirect bawang putih tu, mungkin bakar sikit dan you ketuk sampai dia halus. Sebab budak-budak tak boleh nak makan kalau you bagi seketul seulas tu, memang dia tak boleh makan lah cerita dia. So kita nak bagi ketuk halus-halus, try swap sikit kat dia. Sebab bawang putih ni ada antioksidan dan dia pun ada sikit panas. Dia boleh bagi sikit panas, mungkin untuk membantu, dia boleh membantu mencairkan kahak kita. So ini adalah apa-apa yang you boleh buat dan yang jangan terlupa untuk bagi. Bagi bawang putih dekat anak supaya dia punya sesama lebih cepat lega. Dan last kali, nombor 5. Nombor 5, apa yang mak ayah selalu terlupa adalah lupa untuk sapu minyak aromaterapi dekat baby. Minyak macam minyak telon, minyak angin. So budak-budak ni dia kahak dia berkumpul kat sini. Kahak dia berkumpul kat sini. So kita kena cari minyak yang sesuai dan tak panas sangat untuk baby. Dan kalau nak cakap, tanya saya suggestkan A.O. Walid. A.O. Walid kita orang dah pakai, memang daripada dulu memang berkesan untuk sesama. Memang berkesan, serius tak tipu, memang berkesan untuk sesama. Dan bila you sapu dekat sini, dia akan membantu melegakan ataupun mencairkan kahak kita. Dan sebab apa? Sebab dalam A.O. Walid dia ada satu ingredient lah, ramuan, dia panggil Habatus Sauda. So bila Habatus Sauda ni ada, dia fungsi dia mencairkan kahak, mencairkan apa-apa lendir lah, dia membantu mencairkan. Dan dia boleh juga melegakan sesama. Bila you punya kahak semua dah cair, dia akan melegakan sesama. So Habatus Sauda ni pun sebenarnya antara kita panggil apa yang sangat disuggestkan oleh Rasulullah untuk memberi penawar kepada penyakit. So dalam A.O. Walid ada benda tu, ada benda Habatus Sauda tu. So ini pun you patut try, dan ni paling senang daripada you nak buat sup ayam. Sebenarnya kalau you tak buat nombor 1 sampai tu pun boleh. Tapi yang penting you kena, yang nombor 5 ni paling penting, you kena sapu A.O. Walid. A.O. Walid ni walaupun you nampak dia dalam botol kecil je, dalam botol kecil je, tapi dia punya kesan dia power. Dan you tak perlu susah-susah nak masak sup ayam, tak perlu susah-susah nak cari madu kat luar, tak perlu susah-susah nak cari bawang putih lagi. Lepas tu nak kena cari vitamin C daripada sayur-sayur lagi, tak perlu. You sapu A.O. Walid pun alhamdulillah, insyaAllah dia boleh berkesan. Dan in fact bukan saya je, dan kita punya team pun ramai yang dah try. Dan saya nak bagi tahu kita orang punya warrior, kita orang punya fighter, semua ni adalah user A.O. Walid yang dah pakai, yang dah try. So diorang berani jual sebab dah berkesan kat dia. So why not, kalau anda ada masalah ni tau, ada masalah anak batuk berkahak dan sesama, you try dulu. Okey, teruskan. Tak okey, tak payah teruskan. Tapi saya boleh suggest anda, dan saya sangat-sangat highly recommended you try. Bila you try baru you tahu. Kita ada ramai warrior kita yang boleh bantu. You just contact saja dekat kita punya foto album. Kita ada ramai warrior kita, you just contact dia orang. InsyaAllah dia boleh bantu. Sekejap. Okay. So itu adalah 5 benda yang mak ayah tak boleh miss bila anak kita sesama. So, of course kita nak jadi mak ayah yang bertanggungjawab, yang sentiasa be responsible dengan anak-anak kita. So you have to take the extra step. You kena buat sesuatu untuk pastikan anak kita sentiasa dalam keadaan yang selamat. So why not you start fikir semua yang saya share tadi, madu, sup ayam, vitamin C, apa lagi tu nama tu, bawang putih dengan minyak angin baby. So you kena ada benda ni kat rumah, get ready. Kena sentiasa ada. Kalau tak ada kita penat lah.
Meaning you akan start mencari, melilau, cakap apa nak buat ni, nak kena cari apa, baru nak start Google, bazir masa. Tak payah nak susah-susah Google lagi. You try, you pakai, insyaAllah kalau berkesan you simpan e-wallet. Dan sekarang ni saya punya e-wallet punya simpanan dah lebih daripada 5. Dah buka, kejap ambil, kejap ambil, kejap ambil. Ni anak-anak punya kerja ni. So saya terpaksa lah simpan 5 botol yang belum habis. So bila dah habis, insyaAllah kita orang tukar lah. So you all pun patut cuba, insyaAllah. Kalau tak tahu, kalau ada keraguan, boleh contact kami boleh contact kami, boleh PM je, insyaAllah kami akan bantu. Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih, korang memang sangat-sangat awesome. Dan jangan lupa, esok kita ada pengumuman Laluli Top Fan. Kami mencari Laluli Top Fan ni. So adakah anda orangnya? Ya ke? Ada orangnya kat sini tak? Kalau ada mungkin boleh komen, ada, saya nak menang RM50 cash daripada Laluli. InsyaAllah kami bagi. Tak pernah lagi setakat ni kita tak bagi. So kita nak bagi. Dan saya nak beritahu juga, ini last. Ini last. Kita dah tak buat dah. So this is your last chance. Masuk. Kita dah tak buat dah lepas ni. Kita dah stop. So nak, tak nak, terpulang pada anda. RM50 free. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? So every month tau kita bagi. Bukan sekali, banyak kali lah kita bagi. So grab peluang ni. Ini peluang terakhir. Dan jumpa lagi anda esok, insyaAllah. Kalau tak ada apa haral. Dan saya doakan you all semua sihat, sejahtera. Dan kalau you dah try e-wallet, you rasa macam baguslah, you nak share dengan orang lain, you should share. Share je, share, jangan malu. Dan yang bestnya, you share, you berdapat duit. You tak nak ke duit, extra duit ni, sambil kita bekerja ataupun kita buat benda lain, kita dapat extra duit dengan share. Saya nak cerita, kita punya warrior Mami Glow, yang mana bulan ni dia dah buat RM12,300, RM12,300 sales. So dia ni dah mampu buat RM10,000 RM12,300 tu dengan hanya share. Tahu dia sikit dia pakai, lepas dia pakai okey, dan dia buat stok. Bila dia buat stok, dia jumpa dengan kawan dia, jumpa borak-borak, dia tanya, dia nampak anak tu sesama, anak kawan dia sesama. So Mami Glow ni cakap, you try lah sama ini wallet. Bagus bah tu Sabah dia Sarawak. Bagus lah sini. So dia pun, kawan dia pun try, pakai yang dia punya je lah. Dia bagi sikit, yang tinggal sikit tu pakai lah. So esok 2 hari lepas tu, kawan dia terus contact dia, cakap aku mau belilah ni wallet ni, kau ada jual tak? So kawan dia cakap, kebetulan ada satu ni, tak boleh jadi ni, dah ada customer. Padahal dia share je. Kita bukan nak bersungguh-sungguh, tolonglah beli e-wallet ni terbaik dalam dunia ni, number 1. Tak ada kan kita macam tu. Kita tak ada macam tu. So kita just share dekat kawan-kawan, dekat jiran-jiran. Nak, pakai. Tak nak, tak apa, tak ada masalah. Tak mengganggu periuk nasi kita punya warrior pun. Yang penting kita nak anak anda sihat. Kalau anak you all sihat, you pula tak perform dekat kerja, selalu kena marah, mungkin datang kerja lewat. Dan yang paling sedih, paling menakutkan, you punya cuti banyak sangat, sampai kan bos tak bagi you cuti. So kalau anak kita tak boleh jaga, siapa nak jaga? Sesama, especially masa COVID ni, lagilah Taska tak nak ambil kan, betul tak? Ada ke Taska masih ambil sekarang ni kalau anak kita sesama? Selalunya Taska tak ambil. So ibu bapa lah yang kena mainkan peranan, yang kena kena buat sesuatu supaya anak-anak kita sihat. Tak adalah kena sesama selalu apa semua kan. Just sapu e-wallet dekat bahagian depan, yang bahagian belakang tu pun dah cukup sebenarnya. Tu pun dah cukup. Dan alhamdulillah kita sekarang ni dalam on the way, proses. Kita nak develop kita punya team, nak pergi grow. Dan daripada 10,000, sekarang ni kita target kita punya team semua dah nak reach 10k 10k sales. Dan alhamdulillah Mami Glow dah pun capai. Kita ucapkan tahniah. InsyaAllah kalau tak ada orang lain pukul 12, malam dah pukul 12 ke? Belum. Kalau pukul 12 malam ni, dia akan jadi top seller Laluli untuk bulan November. Dan reward dia of course 5% kita bagi on top of dia punya keuntungan. Best ke best, sambil dia pakai e-wallet untuk anak dia punya sesama, sambil dia buat duit, sambil tu dia dapat lagi extra duit. Itulah bila dia buat tindakan, dia dapat faham apa benda yang patut dia buat. Itulah hasil dia dapat extra.
Beza orang yang boleh berjaya dalam bisnes dengan tak boleh berjaya dalam bisnes adalah dia faham the game. Dia sangat-sangat understand the game. Ini game je. Bisnes ke apa benda sebenarnya dia adalah hanyalah game. So macam mana you nak main, macam you nak push, macam mana nak pulun, ada step dia, ada strategi dia. So that's why benda-benda ni yang kita share. Kami share dengan Laluli Warriors every week. Every week, setiap hari Sabtu kita orang ada share dengan kita orang punya team warrior supaya dia tahu macam mana cara betul nak buat bisnes. So as simple as that, just share je. So you all pun sama. Saya tak expect you akan buat bisnes. Saya just nak pastikan you punya anak-anak you all semua sihat, bebas dari masalah sesama. Itu je. Itu pun dah sangat cukup. Dan saya yakin kalau tu masalah anak sesama selesai, you punya performance kerja makin bagus. Hubungan dengan anak, dengan suami isteri makin bagus, insya-Allah. Dan you punya kualiti hidup pun sebenarnya improve gila-gila kalau anak-anak you sihat semua. Betul tak? Saya pernah alami anak saya Sofia, kita orang pergi 2 pagi pergi hospital sebab tak boleh nak nafas, batuk berkahak. So kita terpaksa pakai nebulizer tu. Nangis-nangis lah, asap kan dia macam banyak asap tu kan, keluar menangis. So 2 pagi. Esoknya saya kerja. Dan saya masih bekerja macam biasa. Sebabnya kerja kan tak kita nak ambil cuti. So bila saya datang kerja, performance saya drop lah. Productivity rendah, penat. Kita penat kan, tidur lewat apa semua. Itu bukan cerita saya je, wife lagi. So itu bagi saya itu adalah kitaran yang menyeksakan. So why not, instead of you just biarkan tu, terpaksa pergi hospital ambil ni apa semua, you try je, Walid, try je. Kan? So saya harap anda semua okey, dapat sesuatu malam ni. 5 benda yang mak ayah selalu miss bila anak sesama. Jangan miss lagi lepas saya share ni. Janji dengan saya bahawa you akan buat benda ni kalau anak you sesama. Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih kepada yang sangat-sangat supporting join kita malam ni. Korang memang awesome. Dan kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Assalamualaikum. #sihatkan Syok. #jom bina bisnes bersama Lalali. Bye.